Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tengok muka surat yang pertama, tajuk kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ini kitab yang bernama Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Arti Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin, i'tiqad segala orang yang kelepasan daripada sesat dan kelepasan daripada bid'ah pada bicara ilmu usuluddin. Baik. Arti Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin, i'tiqad iaitu pegangan hati segala orang yang kelepasan daripada akidah yang sesat, iaitu i'tiqad yang sesat dan bid'ah dan i'tiqad yang bid'ah pada bicara ilmu usuluddin, iaitu pada membahaskan ilmu tunjang-tunjang bagi agama atas mazhab, iaitu atas perjalanan yang dirintis oleh ahlu sunnah wal jamaah dengan bahasa Melayu karangan al-alim al-allamatul fahamah Al-Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Itu semua gelaran dia belaka. Al-alim yang alim, al-allamah yang sangat alim, al-fahamah yang sangat faham, al-syekh. Syekh artinya satu kedudukan yang mulia. Anak-anak ni pun bagi sekali kita Aqidatun Najin. Lebih. Kita Aqidatun Najin ada lebih ke tak? Habis dah? Al-Syekh, Syekh ini iaitu berarti seorang yang telah melampaui usia 40 tahun. Tapi itu daripada sudut bahasa. Penggunaan bahasa Syekh itu dibahasakan kepada seorang yang telah menjangkau usia 40 tahun. Tapi kalau Syekh di sini artinya man wasala ila rutbati ahli fadlin walau kana sabiyan. Seorang yang sampai kepada martabat ahlul fadli, iaitu seorang yang dihormati, yang memiliki kedudukan walau kana sabiyan, sekalipun dia masih lagi kanak-kanak, namun dia memiliki satu martabat dan kedudukan, maka digelar dia dengan nama Asy-Syaikh. Seperti mana Asy-Syaikh Ar-Rifai yang dikebumikan di Mesir, usia dia baru 9 tahun, tetapi diperiksa ilmunya oleh ulama-ulama Azhar, didapati keilmuan dia melampaui usia dia, dan sebanding dengan ulama-ulama besar yang ada di Mesir pada masa itu, usia dia baru 9 tahun. Itu walau kana sabiyan, sekalipun masih kanak-kanak, tetapi memiliki kedudukan rutbah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, martabat dan kedudukannya, maka digelar dia dengan nama Asy-Syaikh. Maka Asy-Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, orang asal Fatani. Saqallahu ta'ala tharahu ghaitha karamihi ar-rahmani amin. Baik, tengok muka surat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah di dalam negeri dunia ini, lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Baik, ini adalah terjemahan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang menterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah. Siapa Allah?
Tuhan yang amat pemurah di dalam negeri dunia ini. Itu terjemahan bagi Ar-Rahman. Ar-Rahman itu perkataannya lebih banyak daripada Ar-Rahim. Maka pertambahan dari sudut kalimatnya itu menunjukkan pertambahan daripada sudut maknanya. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Pertambahan daripada sudut binaan huruf-hurufnya itu menunjukkan pertambahan daripada sudut terjemahan dan maksud dia. Maka perkataan Ar-Rahman itu 5 huruf, Ar-Rahim itu 4 huruf, tetapi dia berpunca daripada Rahimah 3 huruf. Maka bertambah banyak hurufnya, bertambah tafsiran dia. Maka Ar-Rahman dia kata sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala di dalam negeri dunia ini, iaitu diberikan sifat pemurahnya itu dianugerahkan kepada orang yang beriman, orang yang kafir, sama ada taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah, tetap mendapat kemurahan Allah. Itu dikatakan Ar-Rahman. Lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin. Jadi Ar-Rahim iaitu sifat kasihan belas Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada hambanya yang beriman, itu pun di dalam negeri akhirat, iaitu ketika hari akhirat besok. Artinya Ar-Rahman itu iaitu kasihan belas Allah taala ketika di dunia. Ar-Rahim itu pula kasihan belas Allah taala ketika di akhirat. Yang mana kasihan belasnya Allah taala di akhirat itu cuma diberikan kepada orang yang beriman sahaja. Yang tak beriman dicampakkan ke dalam neraka. Namun ada juga ulama yang mentafsirkan Ar-Rahman itu artinya nikmat yang besar-besar. Ar-Rahim itu pula nikmat yang kecil-kecil. Seperti tubuh manusia, kepala, badan, tangan, itu merupakan sifat rahmannya Allah Ta'ala. Adapun rambut, kuku, itu merupakan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelbagailah tafsiran daripada ulama. Baik. Alhamdulillahil munfaridi bil i'dami wal ijad al munazzahi an syawaibin naqsi wal adad. Baik. Dia kata Alhamdulillahil munfarid. Terjemahan dia kata segala puji bagi Allah yang tunggal ia Allah dengan mentiadakan mungkin, dan dengan mengadakan dia mengadakan mungkin. Lagi yang maha suci ia Allah daripada segala yang bercampur kekurangan dan segala lawan, yakni tiada datang segala lawan sifat kamalatnya Allah Ta'ala. Baik. Dia kata segala puji, puji yang mana? Puji yang 4. Ini kita akan bincang nanti. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, dan puji hadis bagi hadis. Iaitu Allah memuji diri dia, Allah memuji makhluk dia, makhluk memuji Allah, makhluk memuji sesama makhluk. Kesemuanya itu pujian-pujian tersebut kembali semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Kerana makhluk ini itu adalah ciptaan Allah. Puji makhluk maknanya puji Allah. Makhluk memuji makhluk sama juga, iaitu makhluk lain juga ciptaan Allah. Maknanya kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan segala puji itu tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Yang tunggal ia, yakni Allah Ta'ala yang esa. Esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya asa, tidak terbina daripada elemen-elemen yang tertentu, tidak terbina daripada kulit, daging, darah dan sebagainya. Kemudian pula Allah itu tunggal, tidak ada dua, tidak ada tiga. Dialah yang esa. Dan esa pada sifat, makna tidak ada sifat lain yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan esa pada perbuatan atau pada af'al,
iaitu perbuatan Allah Ta'ala sahaja, tidak ada perbuatan yang lain. Maka bila kita mengatakan yang tunggal ia, yakni Allah itu, artinya zatnya tunggal, perbuatannya tunggal, dan sifatnya juga tunggal. Bagaimana tunggalnya Allah Ta'ala itu? Dengan mentiadakan mungkin yang sudah ada. Artinya setiap daripada makhluk yang sudah ada itu, Allah yang meniadakan dia, Allah yang mematikan dia, Allah yang merubah segalanya. Tak ada yang boleh mengubah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang boleh mematikan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan yang tunggal ia dengan mentiadakan mungkin, yakni meniadakan makhluk. Makhluk yang sudah ada, Allah tiadakan dia. Artinya kita ini termasuk daripada mungkin atau tidak? Kita ini tergolong daripada mungkin juga. Maknanya kita ini boleh ada dan boleh tidak ada. Kalau Allah mengkehendaki ada, maka kita ada. Kalau Allah mengkehendaki tiada, maka kita tiada. Maka apabila kita telah pun ada, Allah dah jadikan kita, maka Allah lah yang akan meniadakan kita semula, sebagaimana asalnya kita datang dalam keadaan tiada, kembali kepada tiada semula. Dan dengan mengadakan dia, mengadakan mungkin. Mungkin tu maknanya sesuatu yang bersamaan wujud dan adamnya. Sesuatu yang ada dan tak adanya sama sahaja dia punya peratus dia. Adanya 50%, tak adanya 50%. Namun kuat kepada tak ada. Maka siapakah yang mengadakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, dan dengan mengadakan dia, mengadakan segala mungkin daripada tak ada kepada ada. Ini permulaan daripada muqaddimah Syekh Zainul Abidin ini menunjuk kepada kita tentang tauhid dah, iaitu segala yang ada ini Allah yang mengadakan dia. Sesuatu yang asalnya ada kemudian tidak ada, Allah yang meniadakan dia. Lagi yang maha suci ia Allah daripada segala yang bercampur kekurangan, iaitu sifat-sifat kekurangan tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ada sifat kekurangannya. Dalam pada dia berkuasa, ada sesuatu yang di luar kekuasaan dia, tak mampu dia buat. Dalam bijak-bijak dia ada juga kebodohan dia. Maknanya bercampur kesempurnaan dengan kekurangan itu makhluk. Daripada dalam pada cantik-cantik ada juga buruk dia. Daripada bijak-bijak ada juga bodoh dia. Baik itu bercampur kekurangan. Dan segala lawan, iaitu segala lawan bagi sifat kamalan Allah Ta'ala itu tidak ada pada diri dia. Seperti mana kita katakan qudrah artinya kuasa, lawannya lemah. Lemah itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qadimul mukhalifu lima adahu minal kainat al-baqi wa haliku kulli ma adahu minal makhluqat. Dan saksi aku bahawasa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Itu terjemahan daripada asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kalau kita tengok la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi dia kata la ilaha dengan makna tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Atau teks bahasa Arab dia la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ini kita akan bincang nanti dalam istighna dan iftiqar. Tak apa, kita sebut dia sikit dulu muqaddimah dia. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Maknanya la ma'buda bihaqqin fil wujudi melainkan Allah illallah. Artinya Allah lah sahaja yang layak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang layak disembah melainkan Allah. Kerana tidak ada satu pun yang memiliki sifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang boleh beri manfaat mudarat itu Allah. Yang boleh mengada dan meniadakan itu Allah. Yang boleh memberi kebahagiaan itu Allah. Yang memberi derita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah Tuhan, tempat tumpuan segala makhluk. Artinya bila semua tumpu ke dia, maka tidak adalah yang layak disembah melainkan dia sahaja. Allah Ta'ala lah sahaja layak disembah. Kerana yang memiliki ciri-ciri dan sifat ketuhanan itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain daripada itu tidak ada langsung. Carilah siapa pun, tak ada siapa pun yang ada sifat ketuhanan. Fir'aun yang mengaku dia Tuhan, mengaku dirinya Tuhan. Kemudian ketika sakit buang air besar, berlari Fir'aun masuk dalam air. Tuhan apa berlari macam tu? Tidak dapat melawan kekurangan diri dia. Bila rasa nak buang air, kena pergi bilik air. Tak boleh pula buang air atas katil, kan? Tak boleh. Kalau dia Tuhan, dia buang air ikut suka dia lah mana-mana pun. Kalau dah buang air itu pula akan mengganggu bau dia, sehingga orang dia terganggu dengan bau tersebut. Itu Tuhan apa pula? Dia terganggu dengan bau dia sendiri. Maka itu kekurangan. Tidak layak dikatakan sebagai Tuhan. Baik. Hatta dalam Al-Quran sekalipun, dalam membaca Fir'aun, disunatkan kita melafazkan senipis yang boleh Fir'aun, dan Allah dilafazkan dengan tebal, kerana dia ta'zim, mengagungkan Allah sehingga bacaannya pun ditebalkan, dan menghina Fir'aun sehingga sebutannya dinipiskan. Fir'aun senipis yang boleh, kerana menghina Fir'aun yang mengaku diri dia Tuhan. Allah itu memang Tuhan, maka ikut ejaan dia Allah, sebutan dia Allah, kerana dita'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutan sahaja pun sudah kita tengok hina bagi Fir'aun, dan sebutan Allah itu pun kita tengok itu mengagungkan bagi Allah. Baik. Kemudian, padahal asa ia Allah Ta'ala itu, padahal Allah Ta'ala itu asa, tiada yang sekutu baginya, iaitu bagi zatnya, bagi sifatnya, bagi perbuatannya, tidak ada sekutu, tidak ada sebanding dia. Lagi yang qadim, lagi yang bersifat dengan qidam, artinya Allah yang tidak ada permulaan bagi wujud diri dia. Kita ada permulaan wujud, maka kita bukannya Tuhan. Kita ada tarikh lahir, ada surat beranak, Allah itu tidak ada semua tersebut, kerana dia itu qadim lagi azali, tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sabit qadim Allah Ta'ala, dia tidak ada permulaan, maka pasti tidak ada pencipta dia. Bila tidak ada pencipta dia, maka dia bukan makhluk sekali-kali. Bila sabitlah Allah itu bersifat dengan qidam, maka sabit jugalah sifat baqa' bagi Allah. Ini kita akan bincang nanti dalam sifat salbiyah. Ini semua muqaddimah je baru. Baik. Lagi yang bersalahan bagi segala yang lainnya. Lagi pula Allah Ta'ala itu bersalahan, artinya tidak sama bagi segala yang lainnya daripada segala kainat, daripada dikatakan bayan. Segala kainat yang lainnya apa dia? Daripada segala kainat, iaitu daripada segala makhluk yang ada ini. Allah Ta'ala itu bersalahan, maknanya tidak sama. Allah sama kita tidak sama. Di antara khalik sama makhluk tidak sama. Tapi antara makhluk dan sama makhluk ada persamaan, dari sudut kejadiannya, dari sudut rupa dia, dari sudut perangai dia. Allah itu mukhalafah lil hawadith, hatta yang terlintas di kepala, terlintas di hati sekalipun, itu dikira makhluk. Allah itu tak sama dengan makhluk yang dia ciptakan. Baik. Lagi yang kekal, iaitu bersifat baqa', tidak akan binasa, dan kekal ia, dan fana, artinya binasa tiap-tiap barang yang lain daripadanya, iaitu daripada sekalian makhluk. Maknanya barang yang lain daripadanya, itu apa dia? Daripada segala makhluk. Maknanya makhluk yang selain makhluk itu akan binasa dia. Baik, maknanya segala makhluk ini akan ada tempoh penamat dia. Sepanjang mana usia orang pun akan berakhir dengan kematian, kerana dia makhluk. Sehebat mana dia sekalipun akan berakhir dengan kematian. Itu dikatakan, iaitu makhluk itu tak sama dengan Tuhan,
sehebat mana pun dia akan fana juga, dia akan binasa juga. Baik. Sebab itu semasa kita masih ada ni, buatlah sesuatu. Nah, jangan kita banyak main-main, maknanya buat sesuatu, banyakkan amal, banyakkan zikir, banyakkan selawat, ya. Karena kita masih berpeluang untuk berselawat. Jangan sampai satu masa besok dah kita terbaring atas katil, berwirid pun tak dapat, nak zikir pun tak dapat, baru kita terkenang-kenang, kalau aku masih sihat, maka aku dapatlah sembahyang 2 rakaat, dapatlah wirid, dapatlah zikir. Tapi semasa kita sihat, kita tak ingat. Nah, maka sebab tu sekarang kita sihat, apa perlu kita buat? Tambahkan kita punya ilmu, banyakkan amal ibadah kita, jangan tinggalkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin al-muballighu kullama umira bitablighihi min rabbil alamin. Dan naik saksi aku bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan pesuruhnya pesuruh Allah yang benar ia, yakni yang benarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, lagi yang kepercayaan, lagi amanah, tidak sekadar benar, yakni siddiq, bahkan dia merupakan kepercayaan, maknanya seorang yang amanah, lagi yang menyampaikan, dia bersifat tabligh, tiap-tiap barang yang disuruh akan dia, dengan menyampaikan akan dia akan barang tersebut. Maknanya apa jua yang disuruh sampai, Nabi sampaikan. Dalam masalah menyampaikan ini terpecah kepada 3. Ni kita akan bincang nanti sampai bab dia. Ada satu arahan yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah SAW sampai kepada orang, Nabi tak pernah sembunyikan. Ada satu diberikan kepada Rasulullah, tapi diberi pilihan kepada Nabi, sama ada nak menyampaikan pun boleh, tak sampaikan pun tak apa. Dan ada satu lagi pula, Nabi diberikan khusus cuma kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disuruh menyampaikan perkara tersebut. 3 bahagian. Maka yang disuruh sampaikan itu Nabi kita sampaikan belaka, Nabi kita tidak sembunyikan. Hatta teguran daripada Allah Ta'ala sekalipun, oleh kerana ia merupakan wahyu, maka Nabi kita tidak sembunyikan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu tentang kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Jumpa Rasulullah, Nabi pusingkan ke muka dia, abasa wa tawalla, muka masam berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal cerita itu berkait dengan teguran Allah Ta'ala. Amanahnya Nabi sampaikan juga kepada umat dia. Disebutkan juga sekalipun ayat itu teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan Nabi amanah dan Nabi tabligh, Nabi menyampaikan apa jua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak sembunyikan. Daripada Tuhan yang memiliki sekalian alam, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam ini. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il muznibin. Dan aku mengucap salawat dan aku mengucap salam atas yang terlebih mulia daripada segala rasul, yaitu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, yaitu ittifaq ulama mengatakan semulia-mulia makhluk. Semulia-mulia makhluk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaq nabiyyuna fa min an-shiqaq, yaitu yang paling mulia, paling afdal makhluk Tuhan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia kata, yang mensyafaat ia, yang akan menolong ia bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat kelak, iaitu daripada kalangan umatnya yang berdosa, maka Nabi akan bagi syafaat, Nabi akan bagi pertolongan. Sebab itu nak dapatkan pertolongan Nabi, maka kenalah ingat kepada Nabi. Bagaimana mengingat kepada Nabi? Banyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du,
Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata oleh hamba yang faqir ilallah ta'ala, Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, ghafarallahu li wa li walidayya walil muslimina, telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku, wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Nanti kita ambil balik, wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, wallahu a'lam. Kitab yang kedua ni iaitu kitab Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau menurut tuanku saya dulu, Tuanku Haji Abdul Rahim, yang datang di sini iaitu anak murid kepada ayah Said Muhammad, iaitu anak murid kepada Said Alawi Al-Maliki bin Abbas Al-Maliki. Dia Tuanku Haji Rahim tinggal di Kedah, saya mengaji dengan dia kitab Hikam ni. Dia kata kitab Hikam ni adalah perkataan daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian diimla oleh murid-murid dia. Bila disebutkan kalam hikam, maka ditulis kalam-kalam hikam tersebut. Dan kalam hikam ini, kalau menurut tuanku saya lagi, itu Tuanku Haji Ahmad Kepis, dia kata ada 70 lapis. Ada 70 lapis bahas dia. Tengok kepada maqam dan kedudukan orang yang membincangkan. Ada yang peringkatnya peringkat mubtadi, ada peringkat pertengahan, ada peringkat yang muntahi. Maka tidak salah kalau ada orang yang membahaskan dia lebih kepada nahunya, lebih kepada balaghahnya, lebih kepada usuluddinnya, ya. Karena perbahasan kitab Hikam ni ada 70 lapis perbahasan. Dan Tuanku Haji Rahim ni dia mengaji kitab Hikam ni dengan Tuanku Haji Mahmud, iaitu digelar dengan Tuanku Haji Ujang di Makkah Al-Mukarramah. Tuanku Haji Ujang ni berasal daripada Mempanas, Rembang Panas. Sebab itu pertama kali saya datang mengaji dengan Tuanku Haji Rahim, dia cakap Negeri Sembilan. Dia kata, kau tahu tak Mempanas kat mana? Saya kata, Ustaz ni, Tuanku ni orang Kedah, kau Negeri Sembilan. Dia mengaji dengan orang Negeri Sembilan di Makkah dengan Tuanku Haji Ujang namanya Haji Mahmud di Makkah, sehingga orang tu meninggal dunia. Dan Tuanku Haji Ujang ni mengaji Hikam dengan pada Tok Peda, iaitu ulama Fatani di Makkah. Dan sampailah masa sanad, rantaian sanad dia kepada guru-gurunya, sehinggalah kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik. Jadi kitab Hikam ini pula syarah daripada seorang waliullah yang terkenal di Terengganu, iaitu terkenal dengan gelaran Tok Pulau Manis, iaitu daripada golongan Sayyid, daripada Ahlul Bait. Baik. Inilah terjemah dan syarah kitab Hikam yang bahasa Arab. Inilah terjemah dan syarah, iaitu penerangan tentang kitab Hikam, iaitu kalam-kalam hikmah yang asalnya bahasa Arab, iaitu karangan Imam Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari, iaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dimaqamkan di Jabal Muqattam. Dan sempat saya berziarah ke Jabal Muqattam dan banyak kali datang ke sana berziarah kepada makam dia, minta kepada dia, saya nak baca kitab Hikam dan saya nak faham kitab Hikam, nak faham perkataan Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Abdul Halim Mahmud dia karang satu kitab, tajuk dia Irsyaduz Zuwar ilal Jabalil Muqattam, iaitu satu pimpinan tunjukkan kepada para penziarah kepada Jabal Muqattam. Dia akan sebut ini makamnya si fulan, makamnya si fulan. Dan dekat dengan makam Ibnu Athaillah Sakandari di belakang dia, iaitu makam Kamal Humam, katanya seorang ulama besar mazhab Hanafi. Dan berhampiran dengan makamnya juga iaitu makam Ibnu Abi Jamrah, iaitu yang merengkaskan kitab Sahih Bukhari. Dan berdekatan dengan makamnya juga wali kecil yang mati ketika usia 9 tahun, Syekh Rifa'i, dekat dengan makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan di Jabal Muqattam itu juga menyaksikan, iaitu syurga ataupun kita kata taman-taman Baqi' yang kedua. Itu iaitu dikuburkan di sana Imam kita Syafi'i,
Itu Syekhul Islam Zakaria Ansari bersebelahan dengan maqam Imam Syafi'i, Imam Asy-Syatibi, Imam buta daripada Andalus yang sangat hebat dalam bidang qiraat. Imam Syatibi, dia seorang wali min awliyaillah, dia satu wali daripada wali-wali Allah. Bukti kewaliannya banyak, di antara lain Imam Syatibi ketika dia mengajar, orang datang, dia akan kata man jaa awalan falyaqra. Siapa datang dulu maka dia baca. Satu hari anak murid dia berhadas besar, lupa nak mandi wajib, kemudian datang baca Quran depan dia datang nombor 1. Tapi Imam Syatibi mengatakan man jaa saniyan falyaqra. Siapa datang yang kedua dia baca, yang pertama tak payah baca. Sehingga anak murid dia berfikir, kenapa selalu dia kata man jaa awalan falyaqra? Kenapa pula man jaa saniyan? Aku kan datang dulu, kenapa orang lain? Tiba-tiba dia terkenang yang dia tidak mandi wajib. Dia berlari balik ke rumah. Imam Syatibi bukan nampak. Dia mandi-mandi, dia datang balik. Kemudian Imam Syatibi mengatakan man jaa awalan falyaqra. Siapa datang awal tu dia baca. Itu antara karamah yang ada pada Imam Syatibi radhiyallahu taala anhu. Dan juga di sana adanya maqam Imam Ibn Hisham, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Banyak ulama-ulama besar dikebumikan, dimakamkan di Jabal Muqattam. Dan juga para awliya yang begitu ramai. Syekh Zaki Ibrahim, satu orang ulama besar. Ketika saya menziarah ke makam Syekh Zaki Ibrahim, dia meninggal sekitar tahun 90-an. Iaitu Syekh Zaki ni, dia daripada Al-Hasani, iaitu satu nasab dengan Abu Yasid Muhammad. Dia ketika kita berziarah ke makam dia, sampai bilik suluk dia, tepi bilik suluk tu ada di penjaring-jaring dia. Kita dekat dengan bilik, tak ada bau apa-apa. Masukkan muka kita di jaring tersebut, datang bau yang wangi. Tarik belakang sikit, dah bau tak ada dah. Karamah para awliya sabit sehingga dia meninggal dunia masih ada karamah dia. Baik. Kemudian kalau kita tengok kepada di Tontor, iaitu Syekh Ahmad Badawi. Syekh Ahmad Badawi begitu juga, tasbihnya masih mengeluarkan cecair sampai sekarang. Syekh Ahmad Badawi, itu wali Allah juga di Mesir. Baik. Maka di Mesir itu dikebumikan ramai para awliya yang pelik-pelik berada di Mesir. Sebab itu Imam Syafi'i sendiri minta mati di Mesir, kerana di Mesir ni banyak kelebihan dia. Ulama-ulama dia ramai, ulama-ulama dia ramai. Itu kelebihan Mesir. Orang Mesir dia menghafaz ingatan yang sangat kuat, ya. Kemudian Ibnu Athaillah Sekandari, hikam dia diterjemahkan dia, yakni hikam yang bahasa Arab itu dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada al-ulama is-salihin, iaitu ulama-ulama yang salih-salih. Maka itu menterjemahkan. Dan tiada hamba dapat akan ketentuan namanya, nama setengah daripada ulama yang salihin itu. Siapakah dia yang menterjemahkan? Iaitu ketentuan namanya. Namanya siapa kita tak tahu. Dengan nas, iaitu berdasarkan kepada dokumen. Tak ada dokumen, tidak ada bertulis yang mengatakan bahawa yang mengarang kitab ini adalah si fulan bin si fulan. Tetapi telah dikhabarkan hamba oleh ba'du thiqat, iaitu beberapa orang yang boleh dipercayai. Mereka mengatakan bahawa yang menterjemahkan kitab ini Maulana al-Allamatul Hammam al-Arifu bi Maulahu al-Malik al-Alam as-Salihul Amilul Waliyul Wasil, yang mempunyai maqamat yang aliyah, iaitu memiliki maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan karamat, iaitu memiliki karamah yang masyhurah saniyah, yang sangat elok, yang sangat masyhur, yang dima'rufkan, yang dikenalkan dengan gelarannya, iaitu Tuk Pulau Manis. Itu gelaran dia. Daripada, iaitu dia berasal daripada ahli negeri Terengganu, iaitu orang Terengganu. Afadallahu ta'ala alaihim sahaibar rahmati war ridwan wa amaddana bi barakatihim wa nafahatihim madal azman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kitab inilah yang patut mengajinya. Maknanya kitab ini yang patut orang belajar sebenar-benarnya.
Tapi kitab ni tuan-tuan, ini tauhid ahli sufi. Kitab hikam ni dia sangat tinggi nilai tauhid dia, sangat tahqiq, sangat halus. Baik. Tapi dia kata kitab inilah yang patut mengajinya. Nah, maknanya kita dah mengaji ilmu tauhid, nak mantapkan tauhid kena mengaji kitab hikam. Dan umpamanya, iaitu perumpamaan atau sama, bila kita nak samakan nilaian antara emas sama emas, kerana dia kata ilmu semua emas berlaku. Tapi kitab ini emas yang bagaimana? Umpamanya emas sudah diujinya, emas yang sudah diyakinkan ketulinannya. Ini kitab hikam. Dan umpama pula makanan yang dihidang, seperti makanan yang terhidang, dan yang lain itu, yang lain daripada hikam, seperti kitab-kitab fiqh, seperti kitab-kitab tauhid, kitab hadis, kitab tafsir, itu cuma tudung sajinya, itu zahirnya. Tetapi yang batin daripada itu adalah kitab hikam. Dan umpama pula buah, kalau kita umpamakan buah-buahan pula bagaimana? Kitab hikam ini isinya dan minyak dalam bijinya yang tidak dapat dilihat, tetapi kalau kita kupik dia, kita kupas dia, kita akan mendapati isi di dalamnya. Seandainya ilmu-ilmu lain itu digandingkan dengan ilmu tasawuf, kitab hikam ini seumpama, iaitu dia kata isi daripada kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab fiqh itu yang zahirnya, tetapi yang batin daripada itu adalah kitab hikam, ilmu tasawuf. Baik. Kalau perumpamaannya buah, iaitu isi dalam buah, atau minyak yang tidak dapat dilihat, itulah kitab hikam. Baik. Atau kita kata perahan daripada ilmu-ilmu yang lain itu, maka itulah dia hikam. Baik. Karena ialah yang menyampai kepada Tuhan. Kerana dia kata kitab hikam inilah yang menyampai kepada Tuhan. Baik. Ini tuan-tuan kena betul-betul faham ilmu tauhid, baru boleh kita faham ilmu tasawuf yang seperti kitab hikam. Ya. Kita boleh buat perbezaan antara zikirnya para fuqaha, zikirnya para sufiyin itu tidak sama. Zikir pada fuqaha, mereka berzikir tengok pahala banyak mana. Kalau la ilaha illallah 100 dah. Kalau baca Quran tengok surah-surah tertentu. Kalau seandainya sembahyang tengok pahala yang besar mana satu. Itu dikatakan solatnya para fuqaha. Solatnya orang yang mengira berapa banyak pahala yang dapat. Tapi wirid zikirnya ahli sufi itu bukan kerana pahala, itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan berapa pun balasan daripada wirid yang mereka buat. Kerana dia kata syurga neraka tu makhluk, amal yang terbit daripada kita pun makhluk. Jadi makhluk menuju kepada makhluk, apa faedah? Tetapi kalau kita katakan orang sufi, iaitu zikir mereka makhluk mencari khalik, iaitu mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, kan beza. Itu kita katakan zikirnya para fuqaha, zikirnya para sufiyin itu tidak sama. Walaupun pada zahir nampak sama, hakikatnya tidak sama. Satu tujuan nak bersih hati, tempat turun nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi tengok berapakah dia dapat dengan zikir yang dia buat, iaitu lebih kepada fadilat. Orang sufi tak pandang pada fadilat, dia nak bersihkan hati dia supaya masuk nur warid yang masuk ke dalam hati, yang itulah yang akan menyebabkan hati bercahaya, ada makrifat kepada Allah Ta'ala. Baik. Dia kata inilah ilmu yang menyampai kepada Tuhan, bukan kepada syurga, kepada neraka, tidak. Lagi besar pahalanya dan gajinya, balasannya besar. Baik. Dan yang dapat ilmunya dan mengamalkan, yang siapa, dia kata siapa yang dapat ilmunya, iaitu dapat ilmu kitab hikam ini, ilmu tasawuf, dan mengamalkannya, orang itulah sebenar dipujinya. Sepatutnya orang begitulah yang dipuji. Baik. Syurga itulah kediaman yang kekal. Dia kata nanti kalau dapat cinta Allah Ta'ala,
dapat kasih Allah Ta'ala, takkan Allah Ta'ala campak dalam neraka. Pasti akhirnya masuk ke syurga juga. Tetapi syurga bukan tujuan. Syurga itu dia kata itu hadiah kurnia daripada Allah. Kerana kita nakkan dia, maka diberinya kita hadiah syurga. Itu penamat daripada orang yang soleh, nanti ke syurga juga. Tetapi amalannya itu bukan nak cari syurga. Amalannya tadi kerana Allah Ta'ala semata-mata. Ilmu ini, ilmu tasawuf kita hikam ini, pintunya dan bajinya, iaitu baji sengkang dia. Dia punya sengkang dia, dia punya penguat dia, pengukuhnya adalah kitab tasawuf. Dan pintu nak masuk kepada syurga juga kitab tasawuf juga. Baik. Dan yang jahil dengan dia api neraka, selar sengat tikamnya gergajinya. Selar sengat maknanya disengat, diselar dengan api, ditikam dengan tombak, digergaji dalam neraka. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kurnia akan futuh, yakni pembukaan Engkau bagi tiap-tiap hamba mengajinya. Dia kata, wahai Tuhanku, berikanlah futuh, pembukaan kepada orang yang mengaji kitab hikam ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita masuk kitab hikam. Tapi tuan nak mengaji kitab hikam ni, pastikan kita betul mengaji kitab tauhid, ya. Jangan kita ambil kitab hikam je tapi tauhid tak mengaji, tak boleh. Dia bersyarat, ya, kitab hikam ni nak kena baca dia, kena pandai tauhid dulu. Tauhid ahli sunnah, ya, tauhid bab syariat asas dia. Nanti kita sampai juga akhirnya kepada tauhid yang dibawa oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Adakah berbeza? Tak berbeza pun, tetapi asas memahaminya itu dengan memahami sifat 20. Baik. Nanti kita akan tengok ada beberapa istilah, beberapa cara yang kita tengok sebenarnya itu kesimpulan daripada memahami. Contohnya memahami wahdaniyat. Faham wahdaniyat pada zat, pada af'al, pada sifat, maka nanti kita akan berbahaskan dalam kitab ini. Tapi kalau tak faham kita wahdaniyat pada zat, pada af'al, pada sifat, maka kita tak akan faham kitab hikam ini. Baik. Kita baca muqaddimah sedikit sebelum kita ambil nanti akan datang. Kata Syekh radhiyallahu anhu, kata fakir, fakir dia makna orang yang sangat berharap kepada Allah Ta'ala, bukan fakir miskin. Fakir makna orang yang sangat berhajat, bukan berhajat kepada makhluk, berhajat kepada Tuhan. Kata fakir, kata orang yang sangat berhajat kepada Tuhan. Yang menterjemahkan, dia kata inilah kitab hikam bagi Syekh Imam Tajuddin Abul Fadl Ahmad anak Muhammad anak Abdul Karim anak Athaillah rahmatullahi alaihim. Dia kata, kata fakir yang menterjemahkan inilah, itu dikata apa dia? Maqulul qaul. Itu perkataan daripada pengarang kitab ini, iaitu yang mensyarahkan kitab hikam Tuku Pulau Manis. Kata Tuku Pulau Manis, inilah kitab hikam bagi Syekh, iaitu karangan Syekh, iaitu Tuan Syekh Imam, itu ikutan orang Tajuddin mahkota agama Abul Fadl Ahmad anak Muhammad, namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah rahmatullahi alaihim. Dan senya telah meminta akan daku, maknanya satu orang telah datang meminta kepadaku. Siapa dia? Setengah saudaraku. Saudara di sini bukan saudara mara, maknanya saudara seislamku yang salik, yang menjalani perjalanan kesufian. Itu perjalanan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal, dengan wirid, dengan zikir, dengan tariqah dan sebagainya. Maka mereka yang salik ini, yang menjalani perjalanan kesufian itu, telah berjumpa dengan Tuku Pulau Manis. Maka dia minta apa? Bahawa menterjemahkan, minta supaya terjemahkan, terjemahkan aku akan dia. Yang salik bahawa menterjemahkan aku, maknanya aku terjemahkan.
akan dia dengan bahasa Jawi, iaitu akan kitab hikam itu dengan bahasa Jawi, bahasa orang Melayu, bahasa kita lah, supaya diterjemahkan. Tu apa tujuan? Supaya memberi manfaat dengan terjemahan itu. Maknanya dengan terjemahan tersebut maka akan mendapat manfaatlah oleh segala orang yang mubtadi, orang yang baru nak berjalan, orang yang baru nak salik. Yang ni orang salik, dia dah melalui perjalanan. Kalau dalam tasawuf, orang ini berada pada maqam mulhimah, iaitu dia nafsunya nafsu mulhimah. Yang dikatakan ni, yang baru nak belajar ni, orang yang pada nafsu amarah ataupun nafsu lawamah, yang masih mencela-cela diri sendiri ni. Yang ini yang kita nak ajar dia kata, supaya kalau diterjemahkan kalam hikam itu, orang yang mubtadi, orang yang baru nak berjinak-jinak dengan tariqah, orang baru nak membela-bela nafsu dia, mengelok-elokkan nafsu dia, maka dia akan mendapat manfaat dengan terjemahan daripada kitab hikam. Maka ku perkenankan, maknanya aku setujulah atas yang demikian itu, iaitu atas permintaan menterjemahkan kitab hikam kepada bahasa Jawi. Kalau tengok tu, Jawi tu tak ada ya, bukan Jawi, Jawa. Kalau kita tengok pun memang asalnya begitu. Tanah Melayu semua dipanggil Jawa dulu. Bahkan sampai sekarang ni pun tuanku di Makkah dia kata turun ke Jawi. Turun ke Jawi. Baik. Maka ku perkenankan atas yang demikian itu dengan sekira-kira, sekadar-kadar yang dipahamkan, yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala akan daku. Sekadar yang aku faham, kata dia. Ini tawaduk daripada Tuku Pulau Manis. Orang yang melalui perjalanan ini, dia tak sama dengan orang yang sekadar dia belajar dan bercerita. Orang yang dah melalui ini, orang yang beramal dengan tariqah, beramal dengan amalan-amalan yang tertentu. Dia jaga sembahyang, jaga selawat, jaga wirid, jaga zikir, jaga hizib dia. Orang dah melalui perjalanan tersebut, maka dia akan faham perjalanan ahli sufi. Berbanding dengan orang yang sekadar belajar-belajar macam tu je, atau dia baca-baca buku sahaja, tak sama. Baik. Maka dia kata sekadar yang dipahamkan oleh Allah, makna sekadar yang diilhamkan oleh Allah kepada aku. Dan adalah aku memanjangkan sedikit perkataannya. Dia kata terjemahan itu aku panjangkan sedikit, maknanya aku syarahkan sedikit. Sebab kerana aku memasukkan perkataan syarahnya, kerana aku memasukkan syarah kepada terjemah kitab hikam tadi, aku masukkan sedikit syarahnya. Dan dengan sekadar kifayah, sekadar yang memadai, tak adalah panjang sangat, tetapi sekadar memadai memahami kalam hikam. Bagi orang yang mubtadi, bagi orang yang baru nak mula mengetahui kalam hikam, baru orang nak tahu, maka eloklah dia kata aku syarahkan sedikit, panjangkan daripada kalam hikam yang pendek tapi padat itu, maka aku syarahkan sedikit supaya dapat difahami oleh orang yang baru nak mengaji, baru nak mengelok-elokkan nafsu dia. Dan senyap ku pohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan sempurnanya. Aku minta supaya syarah ini sempurna, tepat dengan apa yang dikehendaki oleh pengarang Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan akan beroleh manfaat segala orang yang talib, yang menuntut akan dia, iaitu akan syarah hikam, pengajian hikam ini dalam dunia dan dalam akhirat dengan berkat Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Syekh radhiyallahu anhu, min alamati li'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Nanti akan datang baru kita baca kalam hikam yang pertama. Kata Syekh radhiyallahu anhu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.